ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan inayah daripadanya kita dapat sama-sama meneruskan lagi pengajian kita daripada Hasyiah Asy-Syarqawi 'alal Hudhudi rahimahumallahu taala walil musannif Imam As-Sanusi ajma'in, amin. Kita berhenti pada kalam Muhasyi, kalau tak silapnya situlah Thumma'lam pada kalam Muhasyi Thumma'lam. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. ثم اعلم أن في مرجع الضمير في قوله بما اشتق منه إشكالا مشهورا في نظير هذه العبارة. Ketahuilah kamu pada tempat rujuk dhamir. Marja' dhamir pada kata syarih bimashtuqa minhu, dari apa yang diistiqaqkan daripadanya. Jadi persoalan yang nak dibincangkan di sini pada dhamir hu tu kembali kepada mana? Kembali kepada mana? Jadi kita tengok sikitlah kat mana yang menjadi iskalnya. Dia kata thumma arrafa kulla wahidin minal aqsami thalathati bimashtuqa minhu. Kemudian musannif dia mentarifkan setiap satu daripada tiga-tiga bahagian hukum akal tu dengan apa yang diistiqaqkan daripadanya. Minhu daripadanya apa tu? Jadi marja' dhamir pada hu tu kembali kepada siapa? Okay. Jadi kata dia maka pada anna fi marja'id dhamir fi qawlihi bimashtuqa minhu tu iskalan masyhura, itu berlaku iskal yang masyhur. Iskalan tu jadi isim anna muakhar. Iskalan masyhura, berlaku iskal yang masyhur fi nadhiri hadhihi al-ibarah, pada seumpama ibarat ini. Makna pada ibarat yang serupa dengan ni pun berlaku iskal lah pada kalam seumpamanya. Okey, jadi apa khulasahnya? Dia kata hasiluhu, hasil khulasah daripada iskal itu annahu la yasihhu an ya'uda 'ala al-mudhafi a'ni kull li'annahu yaqtadhi annahu 'arrafa kulla wahidin minal umuri thalathati bisyai'i alladhi ishtuqqa minhu kullu wahidin minha. Okay. Ni kena alert sikit ni, kena beri perhatian sikit. Dia kata hasil iskalnya bahawa tidak sah bahawa kembali dhamir itu kepada mudhaf. Ada arrafa kulla wahidin bimashtuqa minhu ay minal kull.
Jadi hu tu kembali kepada kalimah kul. Tidak sah kita nak kembalikan dhamir bimashtuqa minhu tu, hu tu kembali pada kul. Kenapa tidak sah? Li'annahu yaqtadhi annahu arrafa kulla wahidin, kerana dia memberi faham, yaqtadhi memberi faham bahawa musannif mentarifkan setiap satu daripada ketiga-tiga perkara tadi, iaitu wajib, mustahil dan jaiz itu. Musannif mentarifkan setiap satu daripada tiga-tiga itu bisyai'il ladzi, dengan yang diistiqaqkan, bisyai'il ladzi ishtuqqa min kulli wahidin minha, dengan yang diistiqaqkan daripada setiap satu daripada tiga-tiga itu juga. Jadi bagaimana? Maka fayalzamu tafri', fayalzamu alaih, maka lazim di atas ini, annahu arrafa al-wujuba bimashtuqa minhu, bahawa musannif mentarifkan wujub dengan yang diistiqaq daripada kalimah wujub itu. Wa bimashtuqa minal istihalah, dan dengan apa yang diistiqaq daripada istihalah. Wa bimashtuqa minal jawaz, dan dengan apa yang diistiqaq daripada jawaz. Wa kadza al-baqiyatu, dan demikianlah juga bakinya. Nampak tak tu? Soal dia, nampak ke tidak apa yang musannif nak beritahu? Bismillahirrahmanirrahim. Nampak dan nampak tu. Okey. Sekarang ni, apabila musannif kata dia annahu arrafa kulla wahidin minal aqsami thalathati bimashtuqa minhu, dengan apa yang diistiqaq daripada setiap satu. Tak. Jadi dia setiap satu tu dia ta'rifkan dengan apa yang diistiqaqkan daripadanya daripada tiap satu. Jadi seakan-akan apa yang berlaku? Dia ta'rifkan wujud dengan apa? Wujud dia ta'rifkan lafaz ataupun kalimah wujud dengan al-wajib. Apa yang diistiqaqkan daripadanya? Daripada wujud wajib. Dan apa yang diistiqaqkan daripada mustahil? Al-mustahil. Dan juga al-jaiz. Jadi ta'rif wujub ialah al-wajib, al-mustahil, al-jaiz. Kalau buat gitu tu, kalau orang cepat dia faham lah tu. Kalau al-hadhiku dia faham lah tu. Tengok. Kenapa? Sebab kerana dhamir minhu tu kembali pada kul. Maka kalau setiap satu dia ta'rifkan dengan kalimah yang diambil daripada setiap satu, maka wujud ditarifkan dengan setiap satu. Mana? Wujud mustaq dia ialah wajib. Lepas tu istihalah, mustaq dia ialah mustahil. Jawaz, mustaqnya ialah jaiz. Seakan-akan faham daripada zahir itu, al-wujud itu ta'rifnya al-wajib, al-mustahil, al-jaiz. Begitulah wa kadzal baqiyah. Apa ta'rif al-istihalah? Al-istihalah ta'rif dia al-wajib, al-mustahil dengan al-jaiz. Sebab apa? Kerana kita kata dhamir hu ni kembali kepada mudhaf, kul. Maka lazim daripada kata itu annahu yaqtadi annahu arrafa kulla wahidin minal umuri thalathati bisyai'il ladzi ishtuqa min kulli. Sebab minhu kan? Min kulli wahidin minha. Maka fayalzamu alaihi annahu arrafa al-wujuba bimashtuqa minhu wa huwa al-wajib, wa bimashtuqa min al-istihalah wa huwa al-mustahil, wa bimashtuqa min al-jawaz wa huwa al-jaiz. Itu wujud saja. Jadi dia mentakrifkan wujud itu dengan al-wajib, al-mustahil, al-jaiz. Wa kadzal baqiyah. Dan demikianlah juga baki hak lain.
Istihalah apa takrifnya? Istilah takrifnya al-wajib, al-mustahil, al-jaiz. Al-jawaz apa takrifnya? Al-jawaz takrifnya al-wajib, al-mustahil, al-jaiz. Bukan takrif sebenar, takrif itu ikut hak dalam kitab lah. Cuma takrif itu kembali pada makna wajib, kembali pada makna mustahil, kembali pada makna jaiz. Boleh faham tak? Jadi itu kalau zahir melihat kepada, kalau kita kembalikan dhamir bimashtuqa minhu ay minal kull, maka faham zahirnya begitu. Tapi betul ke tak? Oh, salah. Salah, betul-betul salah. Bukan betul. Betul-betul salah. Sangat salah. Wa kadzal baqiyah. Wa huwa batilun. Dan itu batil, tak betul gitu. Okey. Okey, itu iskal dia. Itu kalau kita annahu la yasihu an ya'uda 'ala al-mudhaf. Bahawa tidak sah dhamir itu kita kembalikan kepada mudhaf, iaitu kulla wahidin. Arrafa kulla wahidin. Mudhaf tu lafaz kull. Okey. Wala 'ala al-mudhaf ilaih, ini juga ataf pada an ya'uda 'ala al-mudhaf. Wala an ya'uda 'ala al-mudhaf ilaih. Tidak sah juga dhamir mashtuqah minhu tu kembali kepada mudhafun ilaih. Apa dia? A'ni wahid. Arrafa kulla wahidin. Wahidin tu. Itu mudhafun ilaih. Tidak sah juga. Dhamir itu kembali kepada lafaz wahid. Min haitsu huwa. Dari segi wahid itu ialah dia. Dia tu dia. Dia tu sebagai mudhaf. Mudhafun ilaih, afwan. Wahid itu tak sah kita kembalikan kepada mudhafu ilaih dari segi dia itu mudhafu ilaih. Kenapa? Li'annahu yasirul ma'na, kerana jadilah makna ketika itu. Li'annahu yasirul ma'na, li'annahu. Ada lam ke? Tengok li'annahu tak. Thumma arafa. Okey. Mana tadi? Haitsu huwa li'annahu yasirul ma'na, li'annahu arafa yasirul ma'na, kerana jadilah makna itu, li'annahu arafa, kerana sesungguhnya musannif itu mentakrifkan kulla wahidin, setiap sesuatu itu, bisyai'il ladzi, dengan sesuatu yang ushtuqa minhu, yang diistiqaqkan daripadanya, yakni daripada minhu ay min wahidin. Minhu ni kembali pada wahidin ni. Kalau ada nuskah yang berbeza tolong beritahu. Kalau ada nuskah yang berbeza tolong beritahu. Sebab lafaz ni iskal sikit sini. Kalau ada nuskah berbeza tolong maklum tapi boleh mafhum je tu. Kerana li'annahu yasirul ma'na annahu arrafa kot. Annahu arrafa kulla wahidin bisyai'il ladzi ushtuqa minhu ay wahidin. Kerana jadilah ketika itu bahawa musannif mentakrifkan setiap sesuatu dengan yang diistiqaqkan daripadanya satu itu. Ayy wahidin kana. Arrafa kulla wahidin bisyai'il ladzi ishtuqa minhu ay wahidin kana. Apa-apa sahaja. Wahidin kana, ini maksud minhu ay ayya wahidin. Ni bukan ay ni Ni sekarang ni ay bukan ay tafsiriyah ni. Sekarang ni ay di sini bukan ay tafsiriyah. Tengok. Bisyai'il ladzi ishtuqa minhu ayya wahidin kana. Ataupun ayyi, ya, minhu ay min ayyi. Gitu. Kena baca bawah lah. Sebab dia badal kepada dhamir. Ushtuqa minhu ayyi wahidin kana. Mana-mana satu ada ia. Okey. Jadi apa yang kalau kita kata dhamir hu itu kembali kepada wahidin, kembali kepada mudhafun ilaih dari segi dia itu mudhafun ilaih.
maka akan menjadilah bahawa musannif mentarifkan setiap satu tu dengan sesuatu yang diisytiqaqkan pada mana-mana satu daripadanya. Sebab apa? Sebab kulla wahidin, wahidin dengan nakirahnya situ, boleh mana-mana satulah. Ha. Fayaqtadi, maka memberi faham. Fayaqtadi annahu arrafa, bahawa musannif mentakrifkan wujud billadhi ishtuqa, dengan apa yang diisytiqaq, imma minhu, sama ada diisytiqaq daripada kalimah al-wujub, au min ghairihi, atau selain pada wujub. Gimana ni? Ni satu lagi ni. Boleh faham tak tu? Okay. Jadi hak iskal kedua, kalau kita kata dhamir hu tu kembali kepada wahidin, dia akan jadi gini. Dia akan jadi wujud itu boleh ditakrifkan dengan al-wajib pun boleh. Al-wajib. Gua ni. Takrifkan bi ayyi wahidin lah. Sebab dia kata bimashtuqqa minhu ay min wahidin. Wahidin nakirah, mana-mana satu. Jadi al-wujud itu apa takrifnya? Al-wujud takrifnya al-wajib pun boleh. Kita nak takrifkan dia al-wujud itu al-mustahil pun boleh. Nak takrifkan dia itu al-jaiz pun boleh. Sebab apa? Sebab ayyi wahidin. Kerana bimashtuqqa minhu ay min ahad. Ahad itu mana-mana satu. Kalau melihat kepada makna mudhafu ilaih itu sendiri satu, mana-mana satu, maka wujud itu boleh kita takrifkan dengan mustahil. Tak? Ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu, boleh saja. Tapi betul ke gitu? Jadi jawapannya tidak kena. Wa kadzal baqiyah, begitu juga yang lain, iaitu al-istihalah. Contohnya istihalah. Istihalah tu takrif dia mana-mana satu yang diisytiqaq daripada tiga-tiga itu. Al-istihalah tu kita takrifkan dia dengan al-wajib pun apa? Kita takrifkan dengan al-jaiz pun tidak ada masalah. Sebab mana-mana satu. Wa kadzal baqiyatu wa huwa batilun aidan, dan juga iaitu batil, tidak sah juga. Tak kenalah juga begitu. Okey. Jadi itu dia iskal hasiluhu, hasil bagi iskal yang masyhur pada masalah ini. Jadi apa jawapannya? Wa hasilul jawabi, hasil jawabnya, jawapan kepada iskal tersebut, annahu aidun alaihi min haitsu ta'yinuhu, bahawa dhamir itu kembali kepadanya dari segi ta'yinuhu, tertentu ia. Tertentu ia ai bimashtuqqa min dzalikal wahid, dengan apa yang diisytiqaqkan daripada itu yang satu. Tertentu daripada apa yang diisytiqaqkan kalimah itu. Min dzalikal wahidil muayyan, dengan itu satu yang tertentu. Al-munasibi, yang munasabah, lahu, baginya. Bagi tiap-tiap hukum tadilah. Maka al-wujub, apa yang isytiqaq, yang sesuai dengannya ialah wajib. Dia isytiqaq dengan tiap-tiap satu yang tertentu dengan perkara yang munasabah dengan dia. Jadi, kalau al-istihalah ditakrifkan dengan apa? Ditakrifkan dengan mustahil. Kerana mustahil tu munasabah dengan istihalah. Jadi satu tu satu yang tertentu. Bukan satu dengan makna mana-mana satu. Satu yang tertentu. Jadi, dia kata, annahu a'idun alaihi min haitsu ta'yinuhu ay bimashtuqqa min dzalikal wahidil muayyan al-munasibi lahu fil ishtiqaqi, yang munasabah baginya pada ishtiqaq, pada ambilan kata itu. Binaan hala kaunihi mabniyan, ini dibina di atas ala anna fi dhamiri, bahawa pada dhamir itu istikhdaman, berlaku istikhdaman. Istikhdaman jadi isi anna muakhar. Okey. Pada dhamir mana? Bimashtuqqa minhu. Minhu tu berlaku istikhdam. Ini dalam balaghah. Bahawa kembali dhamir, an yarji'al dhamir ila ghairi ma'nahu al-awwal. Kembali dhamir kepada bukan maknanya yang pertama. Itu pengertian mafhum bagi istikhdam lah.
Dhamir tu dia tidak kembali kepada, dia kembali pada lafaz yang pertama tapi dengan makna lain. Dengan makna bukan makna yang pertama digunakan lafaz itu. Ini kalau kita baca sebelum ni pun kita dah biasa sebut lah. Masa kita baca apa ni, Hasyiah Bajuri ala Sanusiyah pun kita sebut dah. Istikdam. Hasyiah Sittin pun kita berlaku dah jelas dah istikdam ni kalau nak panjang lagi buka kitab balaghah lah. Okey, an yarji'al dhamir ila an yarji'al dhamir bi ghairi ma'nahu al-awwal. Dhamir itu kembali bukan dengan makna yang pertama. Okey. Jadi kata Syekh Syarqawi dalam ibarat itu berlaku istikhdam. Pada dhamir itu berlaku istikhdam. Au jaryan 'ala al-qaul, ataupun berlaku di atas jaryan 'ala al-qaul bi anna ad-dhamira al-'aida ila an-nakirati ma'rifatun. Boleh juga kita nak kata dia berlaku atas perkataan pandangan yang mengatakan dhamir yang kembali kepada nakirah itu ma'rifah. Apa? Mushtaqqa minhu. Minhu tu dhamir kan? Kembali kepada nakirah. Kulla wahidin. Nakirah tu, wahidin tu nakirah. Tapi bila dhamir tu kembali pada lafaz nakirah, dia itu, dhamir itu memberi makna makrifah dah. Sebagaimana kaedah lah. Tak? Apa ni? Idza u'ida ma'rifatan. Al-lafzu idza u'ida ma'rifatan fahuwa ainul awal kan? Kalimah itu jika diulang, dia memberi menunjuk kepada yang pertama waktu macam apa nama ni, fa'asaf kama arsalna ila fir'auna rasulan fa'asa fir'aunar rasul. Itu kalau kalimah yang serupa, kalimah kedua itu menunjuk pada yang pertama. Sekarang ni dhamir itu apabila datang selepas daripada satu kalimah nakirah, dalam contoh ayat ini arrafa kulla wahidin bimashtuqa minhu ay min wahidin. Jadi hu itu kembali pada nakirah, hu itu telah menjadi makrifah. Itu atas pandangan yang mengatakan bi anna dhamiral a'ida ila nakirati ma'rifatun. Jadi apa maksud ay muradun bihi muayyanun. Yang dikehendaki dengannya ialah muayyan, yang tertentu, bukan wahidin bermakna ayya wahidin kana, mana-mana satu pun. Bukan makna itu, tapi wahid muayyan al-munasib, satu yang tertentu yang munasabah. Okey, boleh. Jadi malam ni banyaknya tersentuh bab ibarat saja ni. Bab fakul ibarah dan juga takdir. Okey. Habis wal ahsanu. Itu jawapan tadi. Kata muhasyi kita Syekh Syarqawi rahimahullah, yang lebih eloknya wal ahsanu, yang lebih eloknya al jawabu, ialah jawapan bi annal umumal mustafada min kullin mulahadhun ba'da irja'i dhamiri li wahidin. Kata dia bahawa umum yang diistifadah, yang difaham daripada min kullin, daripada lafaz kul, itu umum itu mulahadhun, itu hanya dilihaz, hanya diperhatikan, ditilik setelah dikembalikan dhamir kepada wahid. Setelah dikembalikan dhamir itu kepada wahidin. Kan arrafa kulla wahidin. Katanya kul itu hanya kita tengok kepada umum makna itu setelah dhamir mashtuqa minhu tu dikembalikan kepada wahidin. Bagaimana jadinya? Tengok. Dia kata faka'annahu qala. Maka seakan-akan muhasyi kita kata arrafa wahidan bimashtuqa minhu. Musannif mentakrifkan satu, yakni mana-mana satulah, dengan apa yang diistiqaqkan daripadanya, daripada satu itu. Kalau al-wujub, takrifnya apa?
Apa yang diistiqaq daripada wujub? Lafaz al-wajib. Maka wujub ditakrifkan dengan wajib. Jelas lah, betul lah. Kenalah tu. Jadi faka'annahu qala arafa wahidan bimashtuqqa minhu. Itu selesai. Bila dah kita kembalikan dhamir minhu tu kembali pada wahid, thumma udkhila, kemudian dimasukkan lafzu kull. Lepas tu baru buat mari kull. Nampak? Lepas kita kembalikan dhamir bimashtuqqa minhu ay min wahid, baru kita buat masuk balik, kita datangkan kull. Tujuan apa? Liifadati ta'mim, untuk memberi faedah umum. Maka jadilah ayat itu, ibarat itu, fasara kulla wahidin, arrafa kulla wahidin ila akhirih. Nampak? Ni menarik ni. Bagaimana teliti dan halusnya kalau kita nak tafkik atau kita nak huraikan dan nak analisiskan ibarat kalam musannif. Dan begitulah hakadha sya'nu ashabul hawashi. Jadi ashabul hawashi, hasiah sebegini ni la yunasibu al-mubtadi'in was-sighar lah, kuranglah, tak sesuai lah. Sebab dia tak jadi kepada ilmu akidah saja dah. Jadi capur sekali dah. Nampak tak? Cumanya kena banyak bantuan daripada ilmu-ilmu alat lah. Ilmu-ilmu alat, kerana dia akan sebut segala apa yang boleh disebut untuk mensyarahkan dan menerangkan kepada kalamatan. Okey. Habis. Kemudian qauluhu li'annal mushtaqqa akhassu. Ni kita tengok pada kata syarih pula. Boleh faham tak tu? Sahabat-sahabat asatizah sekalian, ikhwah-ikhwah sekalian, kalau ada nak suruh, nak tanya ke apa, tanyalah. Kalau ada apa-apa nak komen atau nak beri pandangan ke, sila. Boleh faham ke tak tu? Okey. Kita tengok pada kata Syekh Al-Hudhudi. Kenapa dia ta'rifkan al-wujub dengan al-wajib? Padahal al-wajib tu mashtuqqa minal wujub, iaitu kalimah yang diistiqaq daripada kalimah wujud. Al-wujub. Li'annal mushtaqqa akhassu minal mushtaqqi minhu. Ini illah dia. Kerana kalimah mushtaq itu lebih khusus daripada kalimah yang diistiqaqkan daripadanya, kalimah asal yang diambil. Kalimah terbitan, kalau kita nak mudahkan dia punya bahasa, kata terbitan itu lebih khusus daripada kata awalan, kata asal dia. Kata asal. Jadi hak lebih khususnya kata terbitan, sebab ia merujuk pada makna khusus. Maka wa ma'rifatul akhassi tastalzimu ma'rifatal a'ammi, dan mengetahui yang lebih khusus melazimi akan mengetahui yang lebih umum. Tahu benda yang khusus, dengan sendiri kita tahu benda umum. Tahu benda yang khusus, bila khusus kita tahu, hak umum kita lagi tahulah. Kita kenal apa hakikat insan. Al-insan huwa hayawanun natiqun. Maka dengan sendiri kita tahu apa itu hayawan. Kerana insan tu hayawanun natiq, lebih khusus daripada mafhum insan yang lebih umum. Itu contoh nak kata. Dia kata mengetahui yang akhas melazimi akan mengetahui yang lebih khusus. Kenapa? Li'annal a'ammah juz'ul akhassi, kerana yang umum tu juzuk daripada yang khusus. Dia juzuk kan? Jadi tidakkah al-hayawan anna natiqun? Tak. Itu tu yang dia ini ialah ta'rif kepada al-insan. Maka hayawan tu sendiri ialah juzuk daripada al-a'am juz'u minal akhas. Yang khusus tu hayawan natiq, mafhum kepada insan tu.
Maka bila kita tahu insan, kita tahulah apa takrif al-hayawan. Okey. Habis. Faqala, maka katanya fal wajibu. Masuk balik pada kalam Muhashyi rahimahullah. Qauluhu. Yang jadi payah sikitnya sebab kita terpaksa terjemah tak. Kalau kita baca ni dengan tak terjemah ni atau kita terjemah kat bahasa Arab, kita syarah bahasa Arab selagi mudah. Sebab yang jadi letih sikit, letih pihak ana lah. Sebab kita terpaksa menterjemahkan dan juga menukarkan istilah-istilah ataupun ibarat tersebut ke dalam bahasa Melayu. Nampak tak? Ni kalau baca dengan asatizah yang apa ni bahasa Arab belaka ni, senang. Boleh pergi laju, baca je. Ada cuma apa iskal yang berlaku pada taswir ibarat ataupun pada takdir tu, tu boleh dengan mudah. Kita nak buat bahasa Arab belaka. Cepat sikit, boleh cepat sikit selesai kan. Sebab ramai pun yang lepasan Timur Tengah pun ramai ni. Yang lepasan pengajian Arab pun ada ni. Okey, jadi kalau maknanya kalau buat bahasa Arab kita baca saja, bukan baca sajalah, tapi syarah itu ataupun penerangan tu kita banyakkan dalam bahasa Arab, maka dia akan jadi cepat sikitlah. Tapi jadi rohak sikit kita kena atau jadi payah sikit bila nak terjemah bahasa Melayu tu. Okey. Nas'alullahal afwa wal afiyah. Allahumma a'inna ya Rabb. Okey. Qauluhu li'anna al-mushtaqqa akhassu. Kerana mushtaq itu lebih khusus. Mana mushtaq pula nak terang. Mushtaq, kalimah yang diambilan, yakni kalimah kata terbitan, itu lebih khusus. Okey. Fal wajibu, maka wajib itu mushtaq dia. Mushtaq. Mushtaq minhu ialah al-wujub. Itu mushtaq minhu kita panggil kalimah awalan ataupun kata asal. Mushtaq itu kata terbitan. Maka al-wajib itu kata terbitan bagi al-wujub. Wujub itu asal, dia masdar kan. Maka fal wajibu apa dia takrif wajib? Fal wajibu dzatun thabata lahal wujubu, ialah zat yang sabit baginya oleh sifat wujud. Itu takrif al-wajib. Al-wajib ialah zat yang ada atau sabit padanya sifat al-wujud. Ni kita kata hamlul muwata'ah ni. Hamlul muwata'ah. Tadi jumpa istilah, kalau kita bahasa Terengganu belah Pantai Timur kata kena atas butir. Kena atas butir. Makna mubtada' khabar dia tu kena atas butir atas mubtada' tu. Wajib itu apa? Zatun sabata lahal wujud. Zat yang sabit baginya sifat wujud. Okey. Fa fihi, maka pada al-wajib itu ma fil wujud, apa yang ada pada mafhum wujud wa ziyadatun. Fa fihi ma fil wujubi wa ziyadah. Maka pada kalimah wajib itu, dalam wajib itu terkandung al-wujub dan lebih lagi. Al-wujub wa ziyadah. Wujud dan lebih lagi. Maka fayalzamu. Sebab apa? Sebab ia bukan kita faham mafhum wujub saja, tapi kita faham apa dia tu? Dia itu ada pada zat. Maka kita panggil zat yang bersifat dengan wujub itu al-wajib. Jadi bukan sekadar wujub saja, tapi wujubun wa ziyadah. Maka fayalzamu min wujudihi, maka lazim daripada adanya adanya al-wajib wujudul wujubi. Lazim oleh ada al-wujub. Bila kita kata ada al-wajib, maka dengan sendiri dalam tu adalah al-wujub. Okey. Bi khilafi wujudil wujub. Bersalahan dengan ada wujub. Ada wujub la yalzamu minhu wujudul wajib. Ada wujub, ada sifat wujub, tidak lazim daripadanya ada yang bersifat dengan wajib.
Kalau kita kata ada wujub, tak lazim ada al-wajib. Tak? Tak lazim. Sebab mafhum wujud tu saja ialah sifah. Tapi bila kata mafhum wajib, dia tak akan ada al-wajib kecuali ada zat yang bersifat dengan wujud. Jadi, bikhilafi wujudil wujub, la yalzamu minhu wujudul wajib. Fa innaka taqulu, kerana sesungguhnya engkau berkata al-wujubu sabitun lillahi ta'ala, wujub itu sabit bagi Allah. Wujub itu sabit bagi Allah Ta'ala. Bila begitu, faqad wujidal wujubu, maka wujub itu ada. Fa fi hadza, pada ibarat ini, pada statement atau qadiyah ini, apa yang ada? Al-wujubu sabitun lillah, itu hak adanya al-wujub fi hadza bidunil wajib. Tapi al-wajib ada tak? Al-wajib tak ada. Tak. Al-wajib tak ada. Wujud tu sabit bagi Tuhan. Nak cerita wujud je. Al-wajib tu tak ada. Kenapa? Li'adami dalalati dzalika 'ala dzat, kerana dia tidak menunjukkan demikian, yakni tidak menunjukkan kalimah al-wujub di atas zat. Dia hanya merujuk pada sifat saja. Okey. Li'adami dalalati dzalika 'ala dzat allati hiya min jumlati ma'na al-wajib, yang mana iaitu zat itulah daripada jumlah daripada himpunan makna wajib. Al-wajib itu, dalam makna wajib itu, kita faham daripada itu, mafhum daripada lafaz al-wajib, ada zat yang bersifat dengan wujub. Jadi zat tu hak tak ada pada kalau kita kata kalimah al-wujub sahaja. Al-wujub saja dia hanya difaham sebagai sifat saja. Tak ada dalam tu zat. Li'adami dalalati dzalika 'ala dzat allati hiya min jumlati ma'na al-wajib. Maka situ okey. Fal muradu bil khusus, maka yang dikehendaki dengan khusus. Khusus mana ni? Li'anna al-mushtaqqa akhassu. Al-khusus ay al-mafhumi. Al-mafhumu min lafzihi min qawlihi al-akhas. Jadi al-khusus ini mafhum daripada kalam syarih al-akhas. Maka yang dikehendaki dengan khusus itu, apa maksud akhas? Yakni khusus itulah qillatul afrad. Iaitu sedikitnya afrad. Al-mushtaq itu akhas. Akhas makna lebih sikit afrad dia daripada mushtaq minhu. Mushtaq al-wajib tu, yang wajib itu lebih sikit daripada al-wujub. Jadi fal muradu bil khusus qillatul afrad, ialah sedikit afrad. Kenapa? Li'annal wajiba la yatahaqqaqu binunil wujub, kerana al-wajib itu tidak akan ada, ia tidak akan tahakkuk, tidak akan sungguh dia tanpa ada wujub. Bi khilafil wujub, lain dengan al-wujub itu sendiri. Fa innahu yatahaqqaqu bidunil wajib, kerana mafhum wujub itu sungguh ia walaupun tak ada wajib. Wajib tak ada pun, zat yang bersifat dengan wujud pun, wujud itu mafhum dia mafhum. Mafhum dia itu maklum. Jadi mafhum dia umum lah. Maka kerana itu, wujud itu lebih umum. Wajib itu khusus. Kat situ dia kata mushtaq itu akhastu minal mushtaqi minhu. Wajib itu lebih khusus, yakni sedikit afradnya. Dari perbanding dengan al-wujub. Fa innahu yatahaqqaqu bidunil wajib. Iaitu boleh tahakkuk tanpa ada zat yang bersifat dengan wajib. Kama fi mithalil mutaqaddim, sebagaimana misal yang telah tersebut dahulu. Nampak tak? Misal sebut dahulu, contoh dalam ni lah. Kita kata wujubu al-wujub sabitun lillah dan seumpamanya lah. Fahuma, maka fahuma nadhirul insan wal hayawan. Ni dia buat contoh lagi. Maknanya baiknya tuan kitab kita Syekh Syarqawi ni, dia buat contoh pula nak we faham. Dia kata perumpamaannya fahuma nadhiru al-insan wal hayawan. Contoh kita nak kata mushtaq ini
Lebih khusus, mana lebih khusus, mana lebih umum ni. Contoh, umpama kalimah insan dan kalimah hayawan. Fa'inal insana akhassu. Insan itu lebih khusus. Li'annahu hayawanun natikun. Kerana dia itu hayawan yang natik. Fakullama wujida. Bila mana adanya insan, wujidal hayawan. Maka adalah hayawan itu. Bila ada manusia, memang ada hayawan lah. Sebab manusia itu hayawan dah. Wal hayawanu a'ammu. Dan hayawan itu lebih umum. Fa innahu yujadu biduni insan. Kerana hayawan tu boleh ada tanpa ada manusia. Tak. Fi nahwi faras. Al-faras, kuda. Kuda, hayawan tak? Hayawan. Tapi manusia tak? Jadi, mafhum hayawan itu lebih umum daripada mafhum al-insan. Tapi bila adanya insan, tentu ada hayawan. Tapi tak semestinya bila ada hayawan itu, adanya insan kerana hayawan itu lebih umum. Nahwu fi nahwil farasi wal himar. Wa in kana al hayawanu, walaupun hayawan itu yasihhu hamluhu 'ala al insan. Boleh kita tanggung dia atas makna insan, boleh. Bila ada manusia pun orang panggil hayawan, tak panggil hayawan juga. Bi khilafil wajib. Ini. Jadi nazir itu kok mana? Kok belah umum dan juga kok belah umum, nak perumpamaan itu nak menyerupakan dari segi mana umum mana khusus. Tapi bezanya, walaupun wa in kanal hayawanu yasihu hamluhu 'ala al-insan. Walaupun hayawan tu boleh kita tanggung atas insan, bi khilafil wajib, lain dengan kalimah wajib. La yasihu hamluhu 'ala al-wujub. Tak boleh kita tanggungnya atas makna wujub. Adakah al-wujub itu kita boleh namakan wajib? Tak boleh. Tapi kalau hayawan dengan insan boleh. Insan tu boleh kita nama hayawan tak? Insan kita boleh namakan dia hayawan. Tapi al-wujub kita boleh namakan dia al-wajib tak? Tu tak boleh. Jadi nazir di sini, sebab itu nazir. Nazir ni apa nama ni? Perbandingan. Dia ada beza dengan syabih tak? Jadi nazir ni an yashtarika walau min wajhin wahid. An yashtarika, bersepakat dua perkara, walau min wajhin wahid. Walaupun dari segi satu aspek saja kita boleh kata dah hadza nadhiru hadza. Ini bandingan ini. Jadi bandingan itu walaupun pada satu aspek aja. Tak mesti semua aspek. Kalau semua aspek itu panggil mathil. Kalau fi aktsaril wujuh kita panggil syabih. Wan nadhiru an yashtarika walau fi wajhin wahidin. Walaupun pada satu wajah sahaja. Okey. Mana tadi? Bi khilafi fa innahu la yasihu amlu 'ala al-wujub. Wajib itu tak boleh kita nak tanggung atas wujub. Wujub boleh kita nama wajib? Tak boleh. Tapi insan boleh kita panggil hayawan. Okey. Hadza. Hadza apa tu? Hadza huwa. Inilah ia. Ini dah penerangan dia. Okey. Habis tu. Hadza tu makna ni. Gitu maksudnya. Inilah ia. Inilah penerangan. Selesailah tu. Masuk lain pula. Wa buhitha fil jawabil madhkur. Wa buhitha dabiha. Panjang lagi nak sampai ni. Panjang lagi nak sampai. Jadi dia pun kata wa hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung pada kesempatan yang akan datang. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.